Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufik pada kita, maka dapat kita bertemu lagi pada petang ini 6 April 2021 dan kita dah masuk 23 Syaban ke dah 24 Syaban. Tak sempat nak tengok takwim tadi. Jadi alhamdulillah petang ini seperti biasa program mingguan kita setiap hari Selasa sama-sama dengan Ustaz pembentangan berkenaan dengan usul qiraat Hamzah atau metodologi qiraat Hamzah, yang mana program ini adalah program yang dibawa oleh RH Qiraat Center, bawah Datin selaku pengurusnya dan juga dibantu oleh tim-timnya. Jadi alhamdulillah atas usaha ini kita dapat bertemu untuk meneruskan lagi pembincangan berkenaan dengan usul qiraat Hamzah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan asatidzah semua berada dalam keadaan sihat walafiat, diberi kefahaman yang baik pada petang ini. InsyaAllah pembentangan pada petang ini tajuk yang tidaklah susah. Selalu Ustaz sebut tidaklah susah sebab tak ada yang susah dalam qiraat, insyaAllah semuanya senang-senang. Jadi kita akan belajar tajuk yang baru pada petang ini. Kita akan tengok tajuk yang baru. InsyaAllah kemudian ada masa lagi kita akan cuba praktik ataupun sambung bacaan yang kita telah baca beberapa ayat daripada awal surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang ke-8. Okey. Kita akan belajar satu tajuk yang kalau kita mengguna Quran qiraat Hamzah, guna qiraat Hamzah, maka tajuk ini kalau tak bincang pun dah boleh faham. Rasanya sikit-sikit je lah mungkin diberi tunjuk ajar. Tapi kalau kita guna Quran Hafs untuk talaki qiraat Hamzah, maka kita perlu faham betul-betul perbincangan pada petang ini berkenaan dengan bab Al-Fath, Imalah dan di antara dua lafaz. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah ikuti pembentangan riwayat Qalun, secara takrif atau pengertian istilah Al-Fath, Imalah dan di antara dua lafaz itu adalah perkara yang samalah yang telah dibincang dalam pembentangan riwayat Qalun. Tapi mungkin ada yang hanya memilih qiraat Hamzah saja, ada kesempatan untuk ikuti qiraat Hamzah saja. Jadi ada yang akan berulang, perbincangannya akan berulang, maknanya huraian Ustaz ini mungkin huraian yang sama yang telah dibincang dalam riwayat Qalun dari segi definisi. Okey. Baik. Ni masuk yang ke-12, tajuk yang ke-12. Al-Fath. Ustaz akan mula dengan memberi takrif kepada istilah tersebut terlebih dahulu. Pertamanya ialah Al-Fath. Al-Fath ialah ibarat daripada membuka mulut. Fataha, buka. Buka mulut. Buka mulut itu adalah dengan sebab melafazkan sesuatu huruf yang berbarisnya baris di atas. Untuk yang huruf berbaris di atas, maka dia akan kita selaku pembaca akan kena buka mulut. Maksudnya tidak memuncungkan kedua bibir mulut ataupun tidak menurunkan kedua bibir mulut. Jadi dia merujuk kepada ataupun ibarat kepada kita buka mulut. Seperti kita sebut ba, pesas, ba, buka mulut yang luas pun jadi ba, ta. Maknanya kemampuan untuk buka mulut tu boleh
boleh dibuka mulut seluas-luasnya. Ba, ta, untuk menyebut huruf yang baris di atas. Tetapi dalam bacaan Al-Quran, dia tak boleh kita buka mulut seluas-luasnya. Dia ada kaedahnya, ataupun ada tahapnya, ataupun ada hadnya. Memang buka mulut tapi ada hadnya. Tak boleh terlalu luas ataupun tak bolehlah terlalu sedikit kita buka mulut. Ya, itu mungkin akan dan beralihi daripada talaki. Okey, kemudian Al-Fath ini merupakan lahjah. Maknanya dia adalah satu dialek yang masyhur di kalangan ahli Hijaz seperti Quraisy, Ansar, Thaqif, Hawazin, Sa'd bin Bakr dan Kinana. Mereka berada di bahagian Hijaz. Hijaz ni bahagian yang terletak dekat dengan Laut Merah itu. Itu bahagian Hijaz yang kalau tengok di peta itu warna hijau. Tak boleh search dalam internet, tengok kawasan Hijaz. Jadi penduduk-penduduk di situ ataupun kabilah-kabilah Arab yang berada di kawasan situ, pertuturan mereka masyhur dengan Al-Fath. Al-Fath. Mungkin kita boleh ibaratkan kalau Malaysia yang masyhur dengan Al-Fath ialah orang Kedah. Orang Kedah. Kalau perhati orang Kedah cakap macam mana. Beza dengan orang Kelantan. Orang Kelantan dia tak masyhur sangat dengan Fathah itu. Dia masyhur dengan istilah yang lain. Okey. Kemudian imalah pula bermaksud condong. Condongnya adalah merujuk kepada condong sebutan fathah. Sebutan fathah yang bila mana huruf baris fathah kita akan sebut ba baris atas ba, ta baris atas ta. Bila kita kata imalah dia kena condongkan sebutan itu ke arah kasrah. Maknanya condongkan daripada ba ke arah b, daripada ta ke arah ti, dan alif ke arah huruf ya. Yang maknanya kalau huruf itu ada alif, dia condong ke arah huruf ataupun perkataan yang ada huruf ya. Seolahnya begitu. Jadi contohnya tak adalah sampai bertukar terus jadi baris bawah ataupun bertukar terus jadi huruf ya. Condong sahaja. Ya. Juga dipanggil al-kubra dan al-idja'. Wal-idja' wal-kubra. Okey. Itu imalah. Kemudian maksud antara dua lafaz ni maknanya duduk di tengah-tengah. Antara fathah pun tidak, imalah pun tidak. Maka yang duduk di tengah-tengah itu disebut sebagai imalah sughra. Imalah sughra, condong sedikit, condong kecil. Maknanya condong sikit je lah. Antara bunyi fathah tadi dengan imalah kubra yang condong banyak tadi. Yang condong banyak, jadi duduk tengah-tengah. Ataupun dia dikenali sebagai taklil. Sebagai taklil. Jadi imalah ini sama ada condong sedikit ataupun condong banyak. Ia adalah satu dialek yang merupakan masyhur di kalangan ahli Najd daripada Tamim, Asad dan Qais. Itu kabilah-kabilah Tamim, Asad dan Qais. Dalam bab ini itu sebagai definisi fathah, imalah dan taklil. Nanti kita akan cuba buat bunyi-bunyinya nantilah, ya, bila jumpa pada kalimah-kalimah yang ada kaitan dengannya, kita akan cuba sebut. Dalam bab ini yang ingin dikongsikan ialah tentang bagi bacaan qiraah hamzah ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin yang pertamanya ialah tempat atau keadaan yang dibaca dengan imalah bagi Imam Hamzah. Kita akan bincang khusus di mana kalimah-kalimah yang mana dibaca dengan imalah. Bila sebut imalah, Ustaz tak katalah imalah kubra, Ustaz tak kata imalah sughra. Saya hanya sebut imalah. Maka di situ kena faham. Kalau pengistilahan yang diguna pakai dengan menyebut perkataan imalah, itu saja tak diklarkan sebagai surah kubra, ia bermaksud merujuk kepada imalah kubra. Jadi kita akan tengok kalimah-kalimah yang dibaca dengan imalah kubra. Satu. Yang kedua, kita akan bincang tentang tempat-tempat yang dibaca dengan taklil. Maknanya dibaca dengan imalah surah bagi
Hamzah. Okay. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan lihat pula ada tempat atau keadaan yang dikecualikan. Dikecualikan. Kadang-kadang dia formula yang sama, tapi rupanya tak boleh baca imalah, tak boleh baca taklil. Nanti kita akan tengok ada 3 poin di sini. Kita akan bincang satu persatu. Okey? Itu secara umum. Baik. Yang pertama, ini mungkin kalau tulis tu banyak, print screen je lah, senang. Ya. Buku tu masih dalam proses. Kita cuba cuba siapkan awal sikit, tak tahulah sempat bulan berapa boleh sempat siap. Ya. Tempat atau keadaan yang dibaca dengan imalah bagi Imam Hamzah. Bagi Imam Hamzah. Di mana tempat yang akan dibaca dengan imalah? Yang pertama ialah setiap alif yang ditukarkan daripada ya, atau disebut dalam bahasa Arab dikatakan alif inqalabat anil ya. Alif yang ditukar daripada ya. Asalnya ya tapi dia jadi alif. Begitu. Terletak pada isim ataupun pada fi'il. Sama ada wasal ataupun kita waqaf. Itu satu. Mudah kita sebut sebagai ya zilya. Ya, zilya. Alif yang ditukar daripada ya yang terletak pada isim ataupun fi'il. Kalau kita wasal pun dia baca imalah, kalau kita waqaf pun dia baca imalah juga. Okey. Baik. Kemudian terus ialah di sini sebagai perkongsian sedikit. Dia ada kaitan dengan bahasa Arab lah. Ya, kaitan dengan bahasa Arab. Ini mungkin yang dah belajar bahasa Arab mudah faham apa yang Ustaz sebut ni. Yang mungkin belum belajar lagi bahasa Arab, ambil sedikit maklumat-maklumat ini untuk tahu lebih kena masuk kelas bahasa Arab lah pula. Ya. Kita taklah bincang secara detail, secara terperinci tentang bahasa Arab. Nanti jadi bertukar bengkel bahasa Arab pula atau kursus bahasa Arab. Ambil maklum sedikit sebanyak. Ya. Okey. Bagaimana kita nak tahu kalimah itu adalah zawatil ya? Maksudnya asalnya alif itu berasal daripada huruf ya. Berasal daripada huruf ya. Pada kata nama. Okey. Caranya ialah dengan mentasniahkannya. Apa pula mentasniah? Menduakan dia. Macam kita pernah dengar ada perkataan itu mufrad, ada dia musanna, ada jamak. Mufrad tu tunggal, musanna tu dua, jamak itu lebih daripada dua. Dalam bahasa Arab dia ada pembahagian-pembahagiannya macam tu. Okey, kita pun ada perkataan tunggal, lepas perkataan tunggal, lepas tu jadi apa? Kalau nak kata dua kereta, cakap dua kereta lah. Kalau tiga kereta, tiga kereta. Kalau banyak kereta, kereta-kereta. Bahasa Arab dia tak ada gitu. Dia kalau katakan kalimah kereta, contohnya sayyaratun. Itu satu kereta lah, sayyaratun. Kalau nak kata banyak kereta, dia tak adalah cakap sayyaratun, sayyaratun. Tak ada gitu. Dia ada kaedahnya tersendiri. Kan? Kalau pen, kolamun. Kalau nak cakap banyak pen, kolamun, kolamun. Tak gitu. Dia ada kaedahnya. Okey? Dia tak samalah dengan bahasa Melayu kita. Jadi nak sebut di sini, kalau kita perhatikan kalimah al-huda, petunjuk. Petunjuk, satu petunjuk. Kalau nak kata dua petunjuk, kaedahnya ialah dia kena tambah alif dan nun. Ya, tambah alif dan nun. Bila kita tambah alif dan nun, maka bunyinya al-hudayani. Jadi Ustaz dah merahkan huruf ya, nak tunjuk kepada tuan-tuan semua, bila sebut al-huda, kita tak nampak sangat lagi huruf ya. Kita nampak macam alif. Al-huda, alif je lah. Al-huda, betul tak? Tapi nak tahu asalnya
Al-huda, asal alif itu asal daripada mana? Asal daripada ya. Macam mana nak buktikan? Jadikan dia dua. Bila jadikan dia dua, maka dia akan sebut al-hudayani. Itu kaedahnya begitu, dan kalimahnya adalah keluarkan ataupun terkeluarlah huruf ya, al-hudayani. Ya. Masalahnya kalau kita tak tahu Arab, tak tahu bahasa Arab langsung, susah juga nak tahu nak mengeluarkan ya ke nak mengeluarkan huruf apa, tak tahu juga kan. Okey, ini nak tunjuk je, nak tunjuk, nak bukti kalimah al-huda asalnya ya, bila diduakan dia kita sebut al-hudayani. Tak boleh mana-mana kita nak kata nak tukar pada huruf lain, tak boleh nak tukar ya tu jadi waw. Al-hudawani, salah. Ataupun huruf yang lain lah. Dia biasanya antara dua je lah. Adakah alif itu asalnya ya atau asalnya waw? Ya ke waw? Okey. Jadi kalimah yang kedua contohnya al-hawa. Kita dapat tahu alif di situ adalah asalnya ya, jadikan dia dua. Al-hawayani. Berbeza dengan kalimah yang di bawah, kalau kita tengok sofa. Sofa ada alif. Ada alif. Dan bunyinya sofa. Kalau kita tak tengok mushaf, perkataan bila kita sebut huda dengan sofa, hujungnya, kalau kita tak tengok mushaf lah, hujungnya mungkin kita akan kata huda pun alif, sofa pun alif. Betul tak? Tapi bila kita tengok Quran, huda, oh dia tulis dengan ya. Tengok sofa, oh dia tulis dengan alif. Jadi nak tunjuk kalimah sofa ni pula, alif itu asalnya apa? Asalnya ialah huruf waw. Macam mana kita nak tahu? Duakan dia. Duakan kalimah sofa. Jadilah sofawani. Bahkan gitu. Sofawani. Tapi kalau kita tahu tak ada yang asalnya huruf waw, mungkin kita pandai-pandai kita tukar jadi ya juga. Sofayani. Boleh je Ustaz, saya tukar jadi ya, sofayani. Maknanya itu bukan mengikut bahasa Arab yang betul lah. Ya? Jadi di sini, kalau kita tengok pada resam itu sendiri pun sudah meraihkan dan memudahkan. Kenapa kita tengok dalam tulisan Al-Quran resam Osmani, kalimah huda ni kenapa dia buat ya? Kenapa buat ya? Kenapa dia tak buat alif? Kenapa kalimah sofa ni dia tak buat huruf ya? Kenapa dia buat alif? Sebenarnya dia dah nak tunjuk dekat kita, kalimah al-huda, alif itu asalnya ya. Sofa asalnya huruf waw. Dia dah nak tunjuk gitu tu sebenarnya. Pada kebanyakan kalimahnya begitu. Ada juga kalimah-kalimah tertentu ya. Ada kalimah-kalimah tertentu yang orang panggil tak mengikut kaedah seperti yang lain. Ada juga ya. Kalau kita baca-baca Quran, kita akan tengoklah, kita akan jumpa sekejap ni dia tulis dengan huruf ya, sekejap dia tulis dengan huruf ya, huruf alif. Ada juga. Nanti mungkin dalam pembincangan riwayat Warash kita akan jumpa. Dalam buku Warash Ustaz, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada, itu Ustaz dah masukkan secara terperinci. Okey, kalau kalimah sana, sanawan. Okey, jadi nak ceritanya, mana yang asalnya huruf waw, dia tak akan imalah lah. Dia tak baca imalah. Kalau asalnya huruf ya, bagi qiraat Hamzah, dia akan baca imalah. Al-huda, dia akan imalah. Bunyi al-hudi. Al-hawa, imalah al-hawi. Kalau sofa, tak boleh baca sofi. Sana, tak boleh baca sani. Itu je nak sebut. Ya. Tapi kalau kita dah guna Quran qiraat Hamzah, senang je. Dia dah ada tanda bulat. Macam kita, Quran Hafs, kalimah bismillahimajraha. Ada apa? Ada tanda diamond. Ya, satu-satunya tempat yang ada tanda diamond yang dibaca dengan imalah. Ada lagi tanda diamond hukum yang lain. Tapi
nak sebutnya penandaan bentuk dia tu kita memakai diamond. Tapi kalau Quran, qiraat yang lain-lain yang masyhur dengan imalah, dia banyak menggunakan bulat. Tanda bulat titik titik bawah tu. Bawah huruf dal ada titik. Itu fahamlah tu, kena baca imalah lah. Jadi senang. Okey. Manakala pada fi'il isim, kita ambil sedikit maklumat tentang bahasa Arab ya, kaedah dia. Kalau kata perbuatan pula, nak tahu asalnya huruf alif ke, nak tahu alif tu berasal daripada ya ke, berasal daripada waw, maka dia kena sandarkan, idhofat. Dia kena sandarkan atau dia kena idhofatkan dengan dhamir, ganti nama. Ganti nama mutakallim. Mutakallim tu apa? Ganti nama orang pertama lah. Bermakna aku, bermakna aku, ataupun mukhatab. Mukhatab tu ganti nama orang kedua, awak, engkau, demo, you dan sebagainya. Okey. Jadi kita sandarkan. Sekiranya bila kita sandarkan, sekiranya yang nampak, yang zahirnya adalah huruf ya, maka huruf tersebut, alif itu asalnya adalah daripada huruf ya. Tapi kalau yang zahirnya waw, maka itulah asal bagi huruf alif. Contoh, aba. Nak tahu aba, kalau kita tak tengok Quran, pejam mata, aba, macam ada alif. Tapi kalau kita nak tahu alif itu asalnya apa, cuba sambungkan baris atas ke, baris depan ke, tak kisahlah. Nak mutakallim ke, nak mukhatab ke, tak ada masalah. Tuan-tuan faham kan? Mutakallim ganti nama pertama, dia kena letak baris depan. Mukhatab dia kena baris atas lah. Dia kena baris atas. Betul lah tu. Betul Kak Ros. Dia kena tengok kamus lah. Dia kena tengok kamus. Kena lagi belajar lagi bahasa Arab lagi. Nak bagi tahu formula tu susah. Kalau kita tak ada, tu Ustaz sebut awal-awal tadi, kita yang tak ada maklumat tentang bahasa Arab, entah kalau jadi ya pun jadi, semua boleh jadi kan. Tapi sebenarnya yang asalnya ya, kita buat waw, salah lah. Okey. Baik. Kita akan tengok tasrif dia, baru boleh kita tahu. Ya. Kena pergi ilmu saraf pula, lagi banyak ya. Okey, ini sebagai pendedahan sedikit sebanyak pada tuan-tuan. Nak ceritanya, alif ini ada berasal dari waw, ada berasal daripada ya. Nak tahu asal usulnya itu, ada sedikit tips. Formulanya begini. Cuma timbul persoalan, nak ambil formula yang mana satu ni untuk kalimah ni. Tu kena banyak lagi, kena belajar lagi ya, bahasa Arab. Contohnya aba, abaitu. Dia sebut abaitu akan keluar ya. Sa'a, sa'aita. Ista'la, ista'laitu. Dia akan keluar ya. Mudahnya kita dah nampak, seperti Ustaz sebut tadi, mushaf resam Uthmani, dia dah buat huruf ya. Dia dah buat huruf ya. Jadi itu membantu kita. Kita secara understandingnya, kita faham di sini, bahawasanya asalnya ya. Tapi cuba perhati kalimah da'a. Kenapa dia tak buat huruf ya? Dia buat alif. Sebab alif itu asalnya waw. Macam mana tahu? Bila kita sandarkan kepada tak mutakallim atau tak mukhatab, da'auta, keluar. Cuba tasrif, da'a yad'u. Nampaklah waw. Bila kita jadikan dia mudhari' lagi nampaklah da'a yad'u. Itu nak pergi kepada ilmu saraf. Naja, najautu, dana, danautu. Okey? Boleh ya? Baik. Jadi, kalau kalimah aba, kita akan imalah. Abi, nak ceritanya kena imalah. Sa'a, sa'i. Ista'la, ista'li. Da'a, tak boleh. Sebab dia asalnya waw. Naja pun tak boleh. Dana pun tak boleh. Sebab itu dalam Quran Hamzah, dia memang tak letaklah
tanda bulat pada huruf tersebut. Okey. Baik. Kemudian terusnya ialah imam mutawalli. Ini boleh membantu kita selesai masalah. Selesai masalah. Iaitu imam mutawalli ni dia telah menghimpun kalimah-kalimah yang tak diimalahkan. Dia telah kumpul kalimah-kalimah yang tidak diimalahkan dalam bait syair dia. Kenapa? Kerana asalnya ialah asal alif itu ialah huruf waw. Asalnya huruf waw. Okey. Asa syafa inna safa aba ahad. Okey. Sana ma zaka minkum khala wa ala warad. Afa wa naja qul ma'bada wa dana da'a. Jami'an biwawin la tumalu lada ahad. Apa benda nak cakap tu? Itulah kalimahnya yang tidak diimalahkan kerana asalnya ialah huruf waw. Asa tak boleh asal. Syafa pun tak dibaca dengan syafi. Inna safa sama yang Ustaz sebut tadi lah. Inna safa macam orang nak sa'i tak ada yang baca inna safi wal marwah, tak ada. Ya. Inna safa. Okey. Kemudian aba pun sama, tak dibaca dengan abi. Berlainan dengan aba yang dah dituliskan dengan huruf ya. Macam kita baca ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ada perkataan apa lepas tu? Aba. Ayat tu aba lain. Yang ni aba lain, ya. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah tadi macam mana nak tahu asal usulnya waw ke ya ke, ada tips ataupun formula atau yang memudahkan kita untuk kita tahu dengan merujuk kepada apa yang disusun oleh Al-Mutawalli, Syekh Al-Mutawalli. Okey. Kemudian teruslah sana ma zaka khala ala. Ustaz tak merah kan? Boleh cari tak? Jumpa kan? Afa naja bada dana da'a. Sampai situ. Lada. Okey. Lada tu tak termasuk. Lada tu tak termasuk. Lada tu dah cerita lain. Okey. Nak tengok ada message. Oh tak ada. Okey, baik. Boleh ini jadi kalau kita boleh ingat daripada syair ini, matan ini selesailah masalah. Jumpa lagi kita datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Kak Nurwati. Nak tanya yang zaka tu macam terzahir huruf ya kan? Tapi dia memang tidak diimalahkan ya? Ya, betul. Tak diimalahkan. Ma zaka itu daripada surah An-Nur. Surah An-Nur tidak ada qiraat yang baca dengan imalah di situ. Ma zaka. Di sana ada berlaku kekhilafan. Ada yang mengatakan asalnya adalah huruf waw. Jadi tak dibaca dengan imalah. Ya. Nampak dia tulis dengan ya. Memang dalam Quran, kalau buka Quran, sebab tu tadi Ustaz sebut kebanyakan dia ikut formula-formula tadi. Kadang-kadang kita jumpa kalimah yang ditulis dengan alif, tapi tetap dibaca dengan imalah.
Sebab asalnya ialah huruf ya. Ada sebab-sebab tertentu dalam resam Osmani kenapa dia ejennya begitu. Itu kalau kita tambah lagi ilmu kita melalui kita belajar pula ilmu resam Osmani. Wah, ilmu Quran ni memang banyak betul. Kan? Kita nampaknya tajwid je. Sebenarnya banyak lagi. Itu ilmu berkaitan dengan Quran saja. Kalau tak silap Ustaz ada 40 ilmu atau lebih. Kalau ilmu dalam Al-Quran tu saja, tak silap Ustaz, lebih kurang 77,000 ilmu. Dalam Quran, 77,000 ilmu. Banyak sangat ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ilmu yang berkaitan dengan Quran, banyak lagi. Banyak juga. Lebih kurang 40 lebih. Bukan setakat tajwid saja. Qiraat pula banyak lagi pecahan qiraat. Surah lagi, kubra lagi. Ilmu resam Uthmani berkaitan dengan ilmu Quran juga. Ya, fawasil berkaitan dengan ilmu Al-Quran juga. Ya. Jadi boleh dikatakan perlu kita mana nak tunjuknya ilmu yang kita ada ni tak adalah banyak sangat. Sedikit saja. Okey. Boleh? Jadi terima kasih kepada Kak Mawati. Mungkin yang lain pun dah teragak-agak juga tadi nak tanya. Tiba-tiba Kak Mawati itulah tanya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, baik. Terus. Kita pergi. Okey. Imam Hamzah, ini poin nombor 2 pula. Imam Hamzah, dia juga baca imalah. Setiap kalimah yang atas wazan, fa'ala, fu'ala, pattern dia tu, pattern kalimah bila kita refer kepada wazan fa'ala, fu'ala, dia boleh masuk. Contohnya kalau Ustaz kata nasara, bunyi dia nasara, refer kepada bunyi fa'ala, bunyinya sama. Ini nak mudahlah. Ini kaitan dengan ilmu saraf ya. Dia Ustaz sebut secara umum begitu. Nak dalami apa benda pula wazan-wazan gini-gini tu, masuk kepada kelas yang bahasa Arab. Tapi nak secara mudah nak cerita pasal imalah untuk Imam Hamzah. Nasara kenapa baca imalah? Sebab dia kena pada wazan fa'ala. Kenapa yatama? Kena juga pada fa'ala. Jadi bacanya nasari, yatami. Okey. Kusala sama juga. Kusala atau wazan fu'ala. Jadi baca imalah kusali. Sukara sama bunyi kan? Fu'ala itu refer induk dia tu. Fu'ala, sukara bunyi sama. Maka dibaca dengan imalah. Ya, sukari. Ini Ustaz dah dah crop daripada Quran Qiraat Hamzah, tengok dia dah ada tanda bulat. Ini senang. Kita dah kalau talaki dengan Quran Hamzah memang senanglah. Ada tanda macam tu, imalah je lah. Nasari, yatami, usali, sukari. Kenapa baca imalah tu? Ada titik. Itu je lah kita jawab. Tapi sekarang ni kenapa baca imalah? Oh, dia atas wazan fa'ala, atas wazan fu'ala. Wah, boleh cakap wazan-wazan pula. Apa benda wazan? Belum mengaji lagi. Tapi tahulah. Kan, belum mengaji lagi secara mendalam. Okeylah, boleh sebut wazan-wazan. Okey. Baik, contohnya lah ya. Contoh, kalau tengok ayat ni surah Al-Baqarah, saya rasa dah boleh nampak mana, walaupun tak ada titik dah boleh teka. Dah boleh teka tempat mana yang kena imalah kan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasari. Kat situ imalah. Was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Yang kita dah ngaji lama dah. Entah tenggelam lama tu. Itu saktah ya. Wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alaihim pun dah ngaji lama dah.
Ya. Walaupun ditulis begitu, wah, baris bawah, tapi kita tahu dibaca baris depan. Sebab dah belajar yang tu. Ya, dah belajar. Okey. Okey. Datang ayat lain pula. Walaupun tak ada titik, dah boleh agak. Kalimah mana? Kalimah yang tadi kita dah sebut. Wabtalul yatami. Wabtalul yatami. Hatta. Kenapa Ustaz tak baca hati? Nanti dulu. Hatta dulu ya. Ustaz tak cerita lagi lah kenapa tak baca hati. Hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihum amwalahum. Ilaihum. Kita dah ngaji dah dulu. Kelas yang pertama dulu. Ya. Dan pada wazan. Imalah huruf sebelum ya. Ya, sebelum ya. Sebelum imalah huruf sebelum memang contohnya yatama, imalahnya kita kata imalah alif, tapi bunyi imalahnya pada mim. Yatami, alif dia akan mengikut. Macam kita nak kata nipiskan alif. Nipiskan alif. Ma, alif jadi nipis. Kenapa? Sebab mim disebut dengan nipis. Allah, alif jadi tebal sebab lam ditebalkan. Jadi gitu. Kita akan kata imalah pada alif, tapi bunyi imalah tu dimulakan pada sebelumnya. Yata, mi, jangan silap bunyi ya. Jangan silap imalah pada ta lagi. Yati, mi, tak ada kena mengena ta tu. Yang dekat dengan alif tu. Yang dekat dengan alif yang hujung tu. Yata, mi, ta tu tak ada kena mengena. Okey? Baik. Ini yang lain pula. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukari. Sukari hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tasilu. Ada 2 kali dah, hatta 3 kali dah jumpa ustaz-ustaz ni tak imalah lagi. Kenapa? Nanti dulu kita cerita lepas ni. Okey, yang lain pula. Yang lain rasa macam nak dengar pula tuan-tuan, siapa ustaz offer, siapa nak cuba baca ayat ini bagi riwayat khalaf. Okey, siapa nak cuba baca? Tapi tak ada hadiah yang ni, cuba baca je. Saya ikut tak? Cuba Silakan Yati, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu mardi'atin amma arda'at. Sekali lagi, murdi'atin. Sekali lagi, murdi'atin. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukari wa ma hum bisukari walakin azaballahi syadid. Okey, alhamdulillah. Betul tak? Betul tak Ustaz? Betul lah tu, sukaro dibaca imalah, sukari, bisukari. Boleh? Okey. Itu surah Al-Hajj. Baik, selesai. 2. Yang ketiga, begitu jugalah diimalahkan setiap alif at-ta'nif. Ustaz. Ya. Nak tanya sikit yang sebelum tadi. Yang nombor berapa? Yang ayat yang sebelum tadi. Yang kalau kita nak wakaf dekat watara nas tu, watara tu kena imalah kat situ Ustaz. Ya, yang ni kalau sebenarnya ada akan datang disebut lah. Tapi dah ditanya kita wataron nas seperti mana yang ditanyakan tadi, wataron nas kalau sambung kita tak baca imalah lah. Wataron nas,
Kenapa? Kerana ada huruf mati depannya. Tapi kalau berhenti, kita akan imalah watari. Ya, watari. Dia sama ada zilya ataupun zirra, dia termasuk jugalah diimalahkan. Tapi maknanya tengok depannya ada huruf mati ke ada huruf berbaris. Kalau huruf berbaris, okey, boleh imalah. Kalau huruf yang mati depan, tak boleh imalah. Ya. Okey? Okey, terima kasih Ustaz. Baik, nombor 3 ni, begitu juga atas wazan fa'la, fi'la, fu'la, alif at-ta'nis. Dalam bahasa Arab dipanggil alif at-ta'nis, alif yang menunjuk alamat bagi perempuan. Bila kalimah itu patternnya bunyi dia sama dengan fa'la, bunyinya sama dengan fi'la, sama dengan fu'la. Ada kala dia tulis dengan ya, ada kala dia tulis dengan alif. Ianya dibaca dengan imalah. Taqwa, taqwi, imalahnya. Salwa, salwi, marda, mardi. Kalau wazan fi'la, diza, bacanya dizi. Ihda, bacanya ihdi. Okey. Ihdi. Sima, bacanya simi. Bacanya simi. Atau wazan fu'la pula, kurba, bacanya kurbi. Dunya, dunyi. Tengok dia tulis dengan alif tu, tapi tetap dibaca dengan imalah. Wazan fu'la. Unsa, bacanya unsi. Okey. Baik. Selesai. Itu wazan. Fa'la, fi'la, fu'la. Tapi bagi qiraat hamzah, walaupun kita tak ingat patternnya fa'la, fi'la, fu'la ini, wazan macam ni, kita boleh menggunakan alamat tanda yang dibuat dengan huruf ya. Yang tulis dengan alif tak banyak. Tulis dengan alif tetap baca imalah tu tak banyak. Tu jadi ada masalah. Nampak ya, kita terus baca imalah lah, ya. Okey. Sama jugalah dia imalahkan setiap alif di hujung kalimah yang diresamkan dengan huruf ya pada isim atau fi'il. Mata, bala, asa, ya wailata, ya asafa, ya hasrata, anna. Semua kalimah-kalimah ini nampak semuanya ditulis dengan huruf ya. Jadi kita baca imalah, mati, bali, asi, ya wailati, ya asafi, ya hasrati, anni. Boleh tak seorang tolong baca? Nak dengar bunyi macam mana? Silakan. Okey, silakan. Ustaz nak test seorang dua je lah. Nak tahu, takut Ustaz bunyinya lain. Ustaz imalah bunyi lain. Okey, cuba. Balik. Masih. Silakan siapa yang dah bunyi tu. Kak Adijah bunyi. Oh, Allah. Ya. Ustazah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mate, bale, ase, ya wailate. Turunkan sikit lagi. Turunkan sikit lagi. Condongkan sikit lagi. Itu penting nak test tu. Mati. Mati. Gitu. Bale. Okey. Ase. Okey. Ya wailate. Ya asafi. Ya asafi. Ya asafi. Okey. Ya hasrati. Okey. Anni. Okey, baik. Seorang lagi. Seorang lagi siapa nak cuba? Terima kasih Ustaz. Sama. Kak Anita, silakan Kak Anita.
Mate, bale, ase, ya wailate, ya asafe, Okey. ya hasrote, anne. Okey, baik. Bolehlah tu ya. Okey, Ustaz. Sama. Dua orang cuba baca tu, anggap kira yang lain tu boleh jugalah. Orang Kelantan dia tak bunyi gitu sebenarnya. Orang Kelantan dia lain sikit, dia tak bunyi macam ginilah, terlalu apa ni? Terlalu bunyi imalah sangat. Kelantan dia lewat sikit je. Kalau kita kata ayam, aye, dia tak jadi aye. Ketam, kete, dia tak jadi ketih. Dia taklil. Hampir kepada bunyi taklil. Okey. Baik. Terusnya, okey, terus ya. Yang kelima, dikecualikan 5 kalimah daripada imalah. Inilah kenapa Ustaz tak baca hatta, tak dibaca dengan hati. Rupanya kalimah hatta ni adalah termasuk daripada kalimah yang dikecualikan walaupun dia tulis dengan huruf ya. Mata boleh mati. Hatta dengan mata tu nampak macam sama dengan ya tu. Tapi ia kalimah terkecuali. Tak boleh baca dengan imalah. Jadi ada satu pun qiraat yang baca hati, tak ada. Ya, hati tak ada baca gitu. Hatta semuanya hatta. Okey. Ladal hanajib dalam surah Ghafir, tak ada yang baca ladi. Ala, tak ada yang baca ali. Hatta, tak ada yang baca hati. Ila, tak ada kata ili. Ma zaka, tadi yang ada tanya tadi, ma zaki, ada baca gitu. Ya. Semuanya baca fathah. Lada, ala, hatta, ila, ma zaka. Okey, tak ada dalam pertuturan kabilah Arab yang mengimalahkan kalimah-kalimah ini. Sebab itu dia tak dibaca di dalam Al-Quran. Ya. Okey. Baik, ini kena ingatlah. 5 kalimah ni kena ingat. Tapi tak masuk dalam taklah dimasukkan dalam soalan peperiksaan. Kita tak ada periksa pun. Kena ingat maksudnya untuk tujuan mudah kita baca nanti talaki. Ya, kita dah tahu. Okey. Baik, terusnya. Nombor 6. Imam Hamzah membaca imalah pada kalimah-kalimah berikut. Ya. Dibaca dengan imalah pada kalimah-kalimah berikut. Ini ada 5 kalimah ini, semuanya dibaca dengan imalah. Iaitu wadduha, dia baca dengan imalah. Wadduhi. Al-quwa, dia imalah juga. Al-quwi. Al-ula, al-uli. Ar-riba, ar-ribi. Kilahuma, yang kita baca ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilihuma. Jangan salah imalah. Bukan pada huma, pada kila itu. Nanti kan silap baca imalah kilihumi. Tak ada. tak imalah lahuma tu. Ya, kila tu yang diimalahkan. Kila dibaca dengan kilihuma. Okey? Baik. Okey, jadi kalimah-kalimah ini jangan bimbang. Kalau tak dapat ingat pun, kita dah merujuk kepada Quran qiraah Hamzah, dan memang dia dah letak tanda bulat. Okey. Begitu juga dia imalahkan alif yang terletak pada huruf keempat atau lebih. Ini berkaitan dengan thulathi mazid. Maknanya kalimah itu lebih daripada 3 huruf.
lebih daripada 3 huruf, mungkin 4, mungkin 5, ya. Alif yang di hujungnya sekali. Alif yang di hujung sekali sama ada daripada kategori kata nama atau kata kerja, maka dia dibaca dengan imalah juga. Al-a'li, ibtali, zakiha, adni, fa'anji, azka. Yang tadi ma zaka dalam surah An-Nur tak imalah, tapi bila dia dah jadi lebih daripada 3 huruf, azka atas wazan af'al, maka dia boleh baca imalah. Azki, yatazakki, ista'li. Ya, maknanya huruf kalimah itu lebih daripada 3 huruf dan hujungnya ada huruf alif yang inqalabat anil ya, ya. Ataupun daripada waw pun sama, dia dah boleh baca dengan imalah. Okey, ini yang ke-7. Yang ke-8-nya ialah, yang ni pun banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran. Kita akan jumpa dalam Al-Quran, iaitu dipanggil kata perbuatan. Kata perbuatan ada 10 af'al. Af'al tu kata perbuatan lah. Af'al daripada jamak kepada fi'lun. Jadi af'al. Imam Hamzah ini, dia baca dengan imalah pada alif, yang mana alif tu kedudukannya di ain fi'il sulasi. Apa benda pula sulasi pula ni? Sulasi, rubai, khumasi, sudasi, semua ni. Itu kaitan dengan bahasa Arab. Maksud sulasinya ialah kalimah yang tersusun daripada 3 huruf. Kalimah tersusun daripada 3 huruf, kata perbuatan, maka dipanggil fi'il sulasi. Ya, sulasi. 3 huruf. 1, 2, 3. Tengah-tengah ni ialah huruf alif. Perhatikan ja'a, jim, alif, hamzah. Jim, alif, hamzah. Alif di tengah. Maknanya alif ini berada pada kedudukan ain. Tiba-tiba keluar ain, kenapa? Sebab dia mari daripada kata terbitan daripada fa'ala. Dia refer kepada kalimah fa'ala. Dalam bahasa Arab, untuk tasrifkan mana-mana kalimah, dia rujuk kepada fa'ain lam. Itu asal kalimah, maka dia daripada fa'ala itu pecah-pecah lagi. Wazan mengikut wazan-wazannya lah. Yang ada kaitan dengan ilmu saraf. Ya. Okey. Jadi jim, alif, hamzah, fa, ain, lam. Jadi alif itu berada pada kedudukan ain, maka alif itu diimalahkan. Nak imalahkan alif mesti daripada awal lagi. Pada jim lagi kita dah bunyikan condongnya. Ja'a, maka bunyinya ja'a. Gitu. Ja'a. Ada tak ja'a dalam Quran? Banyaklah. Yang selalu kita baca, kan? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka baca hamzahnya idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwah. Janganlah afwaji, mentang-mentang suruh imalah J tu habis semua ja diimalahkan semua, tak. Bukan afwaja dibaca afwaji. Hanya kalimah ja'a. Ja'a tu makna datang. Okey, imalah J-A. Sya'a. Sya'a lagi banyak dalam Quran. Bukan setakat dalam Quran, hari-hari sebut sya'a. Kan? Hari-hari sebut sya'a. Petang ni ada kelas tak? Ada, insya-Allah. Kita sebutlah. Insya-Allah, kan? Jadi kalimah sya'a diimalahkan juga, bunyinya ialah syi'a. Kau masuk kelas tak besok? Masuk, insya-Allah. Gunalah dengan qiraat hamzah. Insya-Allah. Faham tak? Faham Ustaz, insya-Allah. Wah, dah cakap hamzah dah. Dah boleh dibaca. Dah bukan setakat baca Quran pun dengan qiraat hamzah, cakap harian pun, ya. Wah, hebatnya, masya-Allah. Masya-Allah dah jadi masya-Allah. Kan, masya-Allah.
Shay, ya, Shay. Kalau Ustaz perhati yang paling banyak cakap Shay ni orang Kelantan lah, Shay. Orang Kelantan, orang Jetik pun, tempat Umi pun sebut Shay juga. Cuma dia dah tukar sikit. Dia dah convert daripada Shin dia dah jadi Sin. Tok Shay. Tok Shay. Dah jadi Tok Shay kan? Tok Shay. Sya'ah ni maknanya hendak. Sya'ah maknanya nak. Sya'ah maknanya nak. Ya, kalau kira Hamzah kata Shay. Jadi bila kata tak nak, jadi tak Shay. Lalu Tok Shay. Kalau tempat kasu Kak Jaramiah Singaporean, dia ada lain pula. Dia Tose. Tose. Roti canai ke Tose? Nak roti canai ke Tose? Pening Ustaz mula-mula. Apa pula sekejap tanya nak ke tak nak? Ingatkan Tose tu tak nak. Sebab kita biasa Tose tu tak nak lah. Nak roti canai ke Tose? Nak. Okey. Okey. Nak yang mana satu? Nak lah. Okey. Jadi bukan yang tu Tose, yang tu makanan. Okey, khaba. Jawab pergi. Khaba khiba. Dhaqa dhiqa. Taba tiba. Khafa khifa. Zada zida. Haqa hiqa. Rona rina. Yang kalabarona tu. Dibaca kalabarina. Zara zira. Tapi syaratnya yang tak bersambung dengan ta'nis lah. Zarat dalam surah Ahzab surah Ahzab ayat 10, surah Sad 63 yang tu tak termasuk. Jadi 10 ini kata perbuatan ja'a syi'a khiba dhiqa tiba khifa zida hiqa rina zira, semuanya dia baca dengan imalah. Ya. Kalau tak ingat 10 ni tak ada masalah. Dia dah letak tanda bulat. Ada-ada je peluang untuk kita malah hafal. Gitu je lah. Ada peluang je, peluang tak nak hafal. Okey. Baik, terusnya ialah nak cerita yang ke-9. Begitu juga diimalahkan. Tak boleh tanya sikit Ustaz? Boleh, silakan. Haji Rashid. Ya. Tadi Ustaz kata surat Wadduha. Kenapa ayat yang kedua tidak dibaca dengan imalah Ustaz? Berbanding dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa tak kenapa tak diimalah? Ada juga dalam ni, dalam slide akan datang. Okey. Nanti insya-Allah sampai. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey. Baik, yang ke-9 begitu juga, tapi tak tahu sempat sampai ke tak hari ini. Kalau tak sempat Ustaz sebut secara ringkas. Begitu juga diimalahkan alif ru'usul ai. Ru'usul ai ni apa benda pula? Ru'usul ai. Ru'usul ai ni perkataan jamak kepada ra'sul ayah. Apa benda ra'sul ayah? Kalau anak-anak kita pasti ke tadika ke, dia dah tahu kalau ra'sun, dia dah hafal kan? Anfun, hidun, ainun, mata, ra'sun, kepala. Kepala. Jadi ra'sul ayah maknanya kepala ayat. Kepala ayat ni dekat mana? Yang dekat nombor tu dipanggil kepala ayat. Dekat nombor tu kepala. Ya. Pemegang kepada ayat tu. Jadi mana-mana kalimah yang duduk dekat kepala ayat, faham tak? Kepala ayat yang dekat nombor tu, dalam Quran dia datang ayat dulu. Ayat, lepas tu baru nombor 1. Betul tak? Ke nombor 1 dulu baru ayat. Kan? Kita memanglah dalam bahasa Melayu kita letak nombor dulu. Nak beli apa? 1 sayur, 2 ikan. Contoh kan? Dia datang ayat dulu, lepas tu nombor. Kemudian ayat pula, lepas tu nombor. Yang dekat nombor itu dipanggil ra'sul ayah. Kalau dah banyak sangat kepala ayat, kepala ayat, ru'usul ayi. Sama ada asal alif itu waw ataupun asal alif itu huruf ya, tetap dibaca dengan imalah. Ada 11 surah kesemuanya yang dibaca dengan imalah. Apa surahnya? Surah An-Najmi, surah Taha, Al-Ma'arij, Al-Duha, Al-Alaq, Al-Lail, Al-Syams, Al-A'la, Al-Qiyamah, An-Nazi'at,
dan surah Abasa. Nah, di surah-surah ini yang mana ada apa tu kalimah sama ada dhil ya ataupun dhil waw yang asal daripada ya ataupun asal daripada huruf waw, maka dibaca dengan imalah. Contohnya kalau tuan-tuan tengok dalam surah ini, surah Abasa. Nampak tak yang hujung-hujung sekali tu? Ini Quran Hamzah, cukup senang, dia dah ada tanda bulat. Kan? Jadi kalau ngajar guna Quran Hamzah, okey, yang mana ada bulat imalah je. Jangan tanya kenapa. Senanglah, kan? Di imalah Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalli an ji'ahul a'mi. Jatuh jangan lupa tadi dah bincang. Wa ma yudrika la'allahu yazzakki aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikri amma man istawni فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي. Semuanya imalah. Bagi lagi kalla innaha tadhkirah faman syi'a dzakarah. Ada lagi sya'a tu juga dibaca imalah yang tadi, yang daripada 10 af'al. Nampak yang berkaitan tadi ialah berada pada ra'sul ayah tu. Semuanya ada tanda imalah. Ustaz. Okey. Itu surah Abasa. Ustaz. Ya Kak Yati. Dalam surah tu Ustaz tanda biru dekat ain tu kenapa Yazakkaru fatanfa'u tu. Kenapa? Itu farsi huruf sebab bacaan Hafs kita baca ain baris atas. Kalau kita tengok surah Abasa ain baris atas, fatanfa'ahu. Qiraat Hamzah dia baca ain baris depan, fatanfa'uhu. Jadi itu sebab Ustaz sebut kalau Quran kita guna qiraat Hamzah dia memang dah tukar semuanya. Baca ikut baris, naknya tambah sikit-sikit lagi tentang kaedah-kaedahnya lah, ya. Senang tu. Okey. Sama. Okey, yang ke-10 imalah juga pada huruf ra sahaja bila dibaca wasal bagi kalimah tara al-jam'an. Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Surah ini kalimah tara'a kena baca dengan imalah pada huruf ra. Tapi ketika wasal tari al-jam'an, dia suruh imalah je lah. Kena imalah. Ni kalimah yang khusus lah. Orang lain tak imalah, dia imalah. Macam kita lah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada formula pun, tapi tiba-tiba suruh imalah. Imalah je lah. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kenapa wama adraka mal qari'ah tak imalah pula? Padahal sama-sama bunyi ra. Dia dah imalahkan kalimah tu. Maknanya ini kalimah yang khusus pula. Kalimah yang khusus kena imalah. Kena imalah. Jadi imalah. Tari al-jam'an. Tapi kalau kita waqaf, ra boleh baca imalah, hamzah pun boleh baca imalah. Cuma ni belum belajar lagi. Kita dah masuk awal sikit. Maksudnya ialah hamzah tu jangan lupa kena tashil. Hamzah kena tashil. Nak imalah, nak waqaf, okey boleh waqaf. Tak ada tara'a, kena imalah ra, kena imalah hamzah. Cuma ambil makluman hamzah tu kena tashil. Ra tu nak berapa harakat? Ra boleh 6. Tarik imalah pada hamzah. Ni tashil pada hamzah dan imalah. Tarik. Itu 6. Dua harakat pun boleh. Tarik. Itu kalau nak waqaf. Kenapa nak waqaf? Ustaz pun tak tahu kenapa dia nak waqaf. Padahal ayatnya bukan kata habis nafas saja dia nak waqaf, nak tunjuk waqafnya boleh imalah ra dengan hamzah. Okey. Baik, yang ke-11.
mungkin ini yang last. Dia banyak lagi ya. Ini last sebab masa kita dah 6:30. Imam Hamzah juga baca imalah huruf ra dan hamzah. Imam Hamzah imalah huruf ra dan huruf hamzah. Ya, dan huruf hamzah ya. Bukan imam pula situ tu. Dan huruf hamzah pada kalimah mana? Ra'a. Ra'a, dia lihat. Ra'a. Jadi ra, hamzah, imalah. Syaratnya apa? Syaratnya kalimah ini terletak sebelum huruf berbaris. Kalau wasal atau waqaf kena imalah ra dengan hamzah. Ra bunyi re, a bunyi e. Hamzah bunyi e. Jadi re e, re e, re e, macam-macam ya. Dua-dua imalah ya. Dua-dua imalah. Sekiranya selepas kalimah ini terdapat huruf sakin, terdapat huruf yang mati, seperti ra'al qamar. Kan ada lam mati, ra'al qamar. Kalau kita baca wasal, maka imalahkan ra sahaja. Ri'al qamar. Ri'al qamar. Kalau wasal. Okey, tapi kalau kita nak wakaf pada ra'a, maka boleh imalah balik pada ra dan hamzah. Re, re dengan tashil huruf hamzah lah. Kenapa tashil hamzah? Itu ada perbincangan khusus nanti kita akan belajar wakaf pada kalimah berhamzah. Jadi kalau wakaf pada ra'a, ra dengan hamzah imalah. Kalau wasal hanya ra sahaja diimalahkan. Okey? Baik, itu 11 perkara yang kita sentuh tentang tempat-tempat yang diimalah. Merujuk kepada persoalan tadi yang ditanyakan Ustaz tadi, kalimah dalam surah Ad-Duha, wad-duhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Baiklah, ini imalah semua. Kalimah saja dia tak imalah. Secara ringkas Ustaz sebut dia tersenarai daripada kalimah yang dikecualikan. Dikecualikan. Dia ada nanti beberapa kalimah yang tersenarai tak boleh imalah. Selain daripada yang 5 tu, dia ada lagi tempat-tempat yang lain yang tak diimalahkan. Ya, untuk maklumat kepada respon kepada yang bertanya tadi, Haji Rashid tanya tadi, dan juga untuk maklumat semua. Okey, baik. Alhamdulillah, selesai pada tajuk fathah, imalah dan taklil dengan tak sempurna lagi kerana kita belum selesai perbincangan yang kesemuanya. Perbincangannya panjang lebar juga sebab tadi kita sebut ada 3 poin kan, ada 3 poin. Kita baru sentuh 1 poin pun belum selesai lagi, baru masuk 11 perkara. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada pertemuan akan datang ya. Pada pertemuan akan datang insyaAllah minggu depan lah kita akan sambung. Okey, untuk itu sebelum kita akhiri program kita pada petang ini, kelas kita pada petang ini, seperti biasa kita ada soalan. Okey, kita ada sedikit soalan, sedikit je, ada sebab 2 soalan je yang akan ditanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Nak tahu, kita ingat tak apa yang kita bincang tadi, yang kita sentuh tadi. Dan seperti biasa yang dapat jawab angkat tangan. Yang tak dapat jawab kita cuba dengar orang lain jawab. Yang dah jawab tak boleh kita jawab. bagi orang jawab. InsyaAllah. Okey, balik soalan pertama Ustaznya ialah senang je. Soalan pertama ialah berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan imalah dan bagaimana cara membaca kalimah yang berwarna merah di bawah? Yang berwarna merah di bawah tu je. Macam mana nak baca? Silakan. Siapa yang nak cuba baca siapa nak baca imalah pula? Siapa yang nak menjawab soalan ini? Silakan. Maksud imalah rasa dah tahu. Kalau tak sempat salin tadi pun dalam buku kolun pun dah ada. Okey, Kak ni Ismirah Ngaliman. Okey, silakan Ismirah. Kak Ismirah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Imalah iaitu condong sebutan fathah ke arah kasrah dan alif ke arah ya, juga dipanggil al-kubra. Okey, baik. Yang Satu. bacaan Cuba baca yang warna merah. alif wa alif. Baca semua. Yang merah aja Ustaz kan, tak baca semua. Bacalah semua. Dia baca yang merah. Alif wa alif. Dah puas hati dah jawapan tu? Okay, Tak satu. betul kan Ustaz? Ah, Bacaan tu. Bacaan tu macam tak betul je. Baca semua lah baru tahu. Baca Nak baca semua. semua. Baru tahu. Khotam. Kak Ros jadi tadi macam tak betul je Kak Ros kata. Yang betulnya macam mana Kak Ros? Ha? Yang betulnya tanpa imalah kan? Tanpa imalah. Apa malah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Kak Ismirah jawapan satu tadi betul. Kak Satu Ros salah. jawapan yang tadi betul. Jadi dua-dua ni Ustaz serah pada Kak Ros ataupun Kak Lina untuk Bagilah dia Ustaz. Kita bagi dia. Allah. Jadi Rasa Ustaz. Ustaz sengaja datangkan ayat ini sebab apa? Kita dah belajar tadi ada 5 kalimah yang terkecuali. Ingat tak yang 5 kalimah tadi? Ya Ustaz. Jadi terlupa pula yang tu. Ala Hatta tadi. ala zakal ada tadi. Yang 5 kalimah. Ala tu termasuk daripada terkecuali lah. Okey. Saya Baik. ingat hatta ila. Ingat kata je. Wah. Okey, baik. Kira boleh lah ya. Dah jawab satu tu dan diperbetulkan oleh Kak Ros pula yang jawapan 2 tu. Okey. Boleh. Kita terima. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ros. Terima kasih Ustaz. Baik, soalan kedua, sebutkan 5 perkataan terdapat alif yang kedudukannya di ain fi'il sulasi dibaca dengan imalah. 5 kalimah je. Siapa yang cepat cari nota dia dapat jawab. Itu je. Tapi sayang lah orang tak boleh jawab. Tak boleh jawab kan. Tapi kita bagi yang tak boleh jawab tu. Jawab. Kak Aslimah, Kak Aslimah. Ya, saya jawab. Aslimah Atan belum jawab lagi kan? Ya, belum. Silakan Kak Aslimah. Haqa, Okey. toba, ja'a, sya'a, khoba. Okey, cuba buat bunyi imalah ni macam mana? Heko, Zea, saya dicampur-campur. Jea, Syea, Heba, Deko, Hefa, Zeda. Wah, mentang-mentang tengok nota semua, kita minta 5 dia bagi 10. Lebih. Ya, pasal tak ingat tu dia kena tulis kena buat. Alhamdulillah. Itu maknanya Kak Aslimah dah dapat cari soalan Ustaz tadi. Maknanya di situ boleh kita buat kesimpulan, boleh faham. Dah faham. Maknanya ada kalimah-kalimah yang terdiri daripada fi'il sulasi yang di tengahnya ain fi'ilnya ada huruf alif yang dibaca dengan imalah. Okeylah tu. Ya. Tahniah kepada Kak Aslimah. Okey. Tahniah Terima kasih Ustaz. Yang tahniah kepada semua yang yang dapat berpeluang untuk ikuti program kita pada petang ini. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan bulan Ramadan. Dan kelas kita seperti biasa 5 suku, 6 suku. Jadi kalau yang nak masak tu, masak awal-awal kan. Dah kita sempat lah. Cari kawan supaya tak ketinggalan kelas kita pada minggu hadapan lah. Kita boleh susun jadual masing-masing. Macam mana? InsyaAllah moga-moga dipermudahkan urusan kita. Begitu juga yang kelas kolon, kita akan mula petang juga jam bukan 5 suku, jam 5 ya. InsyaAllah jam 5 sebab waktu pejabat biasa bulan Ramadan diawalkan sikit. Boleh tamprin awal sikit. Jadi sempatlah Ustaz on jam 5 ya minggu depan. Bermula untuk qiraat
Hamzah, hari Isnin dah puasa ke hari Isnin? Kita Selasa tak puasa. Selasa. Oh, maknanya Isnin kita masih lagi 5 suku. Isnin 5 suku. Sebab yang malam tu tak ada, kita awalkan buat 5 suku. Hari Selasa jam 5. Okey. Baik, takat dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berikan kami kekuatan dapat baca Quran, belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Temukan kami bulan Ramadan al-Mubarak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.